Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Baharu. Bertepatan dengan tajuk yang ingin saya bentangkan pada hari ini, iaitu Malaysia Baharu. Sebelum saya mulakan pembentangan ini, ingin saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Aidi bin Khairuddin. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi dengan anda mengenai tema yang sangat bererti, iaitu Malaysia Baharu. Saya sangat berbangga kerana hari ini dapat mempersembahkan pandangan dan idea-idea yang baru yang membawa kepada perubahan positif dalam negara kita yang tercinta. Jom kita bersama-sama merenung semangat Malaysia Baharu untuk mewujudkan masa depan yang lebih gemilang bagi negara kita. Latar belakang bagi kajian kes Malaysia Baharu adalah perubahan politik yang signifikan yang berlaku di Malaysia pada tahun 2018. Pada pilihan raya umum yang diadakan pada Mei 2018, gabungan parti-parti pembangkang Pakatan Harapan berjaya memenangi majoriti kerusi parlimen dan mengambil alih kerajaan daripada Barisan Nasional yang telah memerintah negara ini selama lebih daripada 6 dekad. Kemenangan Pakatan Harapan membawa kepada pembentukan kerajaan baru dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Perubahan ini memberi inspirasi kepada pelbagai perubahan dalam landscape politik ekonomi, sosial dan pemerintahan negara. Malaysia Baharu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan agenda perubahan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ia bertujuan untuk mengatasi isu-isu penting yang dihadapi oleh negara ini, termasuklah korupsi, ketidakadilan, perbezaan sosioekonomi serta penyalahgunaan kuasa. Kajian ini berfokus pada analisis pelaksanaan dan kesan daripada inisiatif Malaysia Baharu dalam pelbagai bidang, termasuklah ekonomi, pendidikan, kesihatan, keadilan sosial dan pemerintahan. Ia melibatkan penelitian terhadap dasar-dasar yang diperkenalkan, program-program yang dilaksanakan, serta reaksi masyarakat terhadap perubahan tersebut. Latar belakang Malaysia Baharu juga melibatkan faktor-faktor luaran seperti perubahan global, arus teknologi dan aspirasi rakyat Malaysia untuk membawa perubahan positif kepada negara ini. Dalam konteks global, Malaysia Baharu berusaha untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju yang berdaya saing sambil memperkuatkan hubungan dengan negara-negara lain. Dengan latar belakang ini, kajian Malaysia Baharu bertujuan untuk menyelidik dan mengevaluasi keberkesanan inisiatif dan program-program yang diperkenalkan dalam usaha mencapai matlamat, perubahan dan transformasi negara. Seterusnya, saya akan bercakap tentang objektif. Melalui pencapaian objektif ini, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesan dan keberkesanan Malaysia Baharu dalam membawa perubahan positif kepada negara ini serta memberi panduan bagi pembangunan masa depan Malaysia. Objektif yang pertama ialah untuk menguji keberkesanan dasar-dasar yang diperkenalkan dalam mencapai matlamat pembangunan negara yang lebih berdaya saing dan inklusif. Yang kedua, untuk mengkaji perubahan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran termasuk ketulusan, accountability dan integriti dalam pengurusan awam. Dan yang terakhir ialah untuk menilai kesan Malaysia Baharu terhadap peningkatan taraf hidup rakyat, penyelesaian isu-isu sosial dan pengurangan jurang sosioekonomi. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Sufian Amin bin Muhammad Saidin. Okey, sekarang saya akan membentangkan mengenai konsep tajuk ini, iaitu Malaysia Baharu, permulaan Malaysia Baharu yang ideal. Di sini saya akan membahas mengenai gagasan transformasi dan perubahan yang diharapkan untuk membawa Malaysia ke masa depan yang lebih baik.
agenda Malaysia Baharu ini memiliki tekad yang kuat untuk mencapai kemajuan Malaysia yang lebih maju, adil serta kompetitif. Okey, first kita akan melihat kepada definisi Malaysia Baharu. Definisi Malaysia Baharu, istilah ini merujuk kepada peralihan yang merangkumi reformasi sosial, ekonomi serta politik di negara kita. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi isu-isu penting seperti ketidakadilan, korupsi, pembangunan ekonomi yang tidak seimbang serta pembezaan sosial. Melalui Malaysia Baharu, Malaysia dapat berusaha untuk menjadi negara yang lebih telus, amanah serta berintegriti. Okey, seterusnya adalah konsep Malaysia Baharu. Konsep ini mencerminkan visi pembaharuan serta transformasi Malaysia ke arah masa depan yang lebih baik. Slogan ini mengakui bahawa perubahan diperlukan dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan juga budaya untuk mencapai negara yang lebih maju serta adil. Okey, first adalah pembaharuan dalam sektor sosial. Pembaharuan ini amat berkomitmen dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia serta menangani isu-isu sosial yang ada. Langkah-langkah dalam pembaharuan sosial adalah termasuk meningkatkan akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti, mengurangkan kemiskinan, meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Okey, yang kedua adalah pembaharuan dalam sektor ekonomi. Agenda ini berupaya untuk mentransformasikan ekonomi Malaysia agar mencapai pertumbuhan yang pesat. Langkah-langkah dalam pembaharuan ekonomi merangkumi peningkatan produktiviti dan inovasi, pembangunan infrastruktur yang solid serta mendorong investmen yang berlanjutan. Seterusnya dalam sektor politik, Malaysia Baharu melibatkan perubahan dalam sistem politik untuk menguatkan demokrasi dan juga pelibatan masyarakat. Ini termasuk dalam reformasi peraturan, peningkatan sistem pemilihan raya, pembanteras korupsi dan nepotisme, peningkatan integriti pemerintah serta melibatkan rakyat untuk menjadi pengambilan dalam keputusan. Dan yang terakhir adalah pembaharuan dalam sektor budaya. Aspek budaya adalah elemen yang sangat penting dalam Malaysia Baharu kerana Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Malaysia menghormati dan mempromosikan pelbagaian dalam agama dan mendorong perkembangan industri kreatif. Malaysia Baharu juga akan melindungi warisan budaya dan juga mendorong pendidikan budaya, turut mempromosikan harmoni antara agama dan budaya. Okey, seterusnya adalah permulaan Malaysia Baharu yang ideal. Definisinya adalah bertujuan. Definisi ini merujuk kepada tujuan dan aspirasi untuk memulakan perjalanan ke Malaysia Baharu yang diimpikan secara ideal. Langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan oleh individu, masyarakat serta pemerintah untuk mencapai visi ini termasuklah peningkatan dalam integriti dan kualiti pendidikan dan juga akses terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Juga mendorong pelbagaian keagamaan dan budaya agar mencapai harmoni di antara masyarakat. Seterusnya, visi dan aspirasi Malaysia Baharu yang adil. Ini bertujuan untuk mencapai kemajuan dan signifikan dalam pelbagai bidang. Malaysia berharap agar dapat menjadi negara yang maju dalam sektor ekonomi, teknologi dan inovasi. Malaysia Baharu juga berkomitmen dalam melahirkan masyarakat yang adil, setara serta menghargai agama yang lain. Dan Malaysia Baharu juga berharap agar dapat meningkatkan
daya saing ekonomi serta tenaga kerja yang lebih berkualiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Azam bin Nasir. Hari ini saya akan menerangkan mengenai agenda dan pencapaian kerajaan baharu. Kerajaan Malaysia Baharu di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu telah menggariskan beberapa agenda ataupun visi utama mereka dalam membina dan mengubah Malaysia ke arah yang lebih baik. Kita dapat lihat menerusi reformasi institusi, reformasi pendidikan, pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Agenda pertama adalah reformasi institusi. Hal ini adalah bertujuan untuk mengubah lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang dianggap terdapat aktiviti korup, tidak efektif dan bersikap lemah. Hal ini adalah amat penting bagi memastikan institusi kerajaan sentiasa bersifat kuat dan sentiasa berintegriti. Contohnya adalah kerajaan telah memberikan perhatian yang kuat terhadap Mahkamah Agung dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM. Antara pencapaian kerajaan dalam mencapai agenda tersebutlah dengan memperkenalkan sistem pemilihan yang lebih terbuka dalam pemilihan hakim dengan melibatkan panel bebas dalam proses tersebut. Selain itu, amalan berpolitik dalam melantik ketua audit negara juga dihapuskan, seterusnya meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Pada masa itu juga, kerajaan telah melakukan perubahan terhadap kabinet kerajaan. Saiz kabinet kerajaan telah dikecilkan kepada 30 orang anggota sahaja. Kerajaan juga telah mewujudkan majority rule. Berdasarkan kaedah ini, sesuatu keputusan yang ingin dicapai adalah berdasarkan pendapat majoriti. Agenda yang seterusnya adalah reformasi sistem pendidikan negara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pelajar. Kerajaan juga bercita untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang mempunyai kecekapan dan kemahiran yang relevan dengan masa kini. Kerajaan juga memberikan penekanan terhadap sistem pendidikan awal kanak-kanak dan kerajaan juga pada masa itu telah memberikan perhatian khusus kepada sekolah yang terdapat di kawasan luar bandar, kawasan pedalaman dan komuniti berpendapatan rendah. Antara pencapaian yang telah berjaya dicapai oleh kerajaan ialah mereka telah berjaya memperkenalkan program sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau dikenali sebagai STEM untuk mendorong pelajar minat dalam bidang sains dan juga teknologi. Selain itu, kerajaan juga telah berjaya memperkenalkan inisiatif program transformasi sekolah atau dikenali sebagai PTS yang dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan sekolah-sekolah di kawasan terpencil dan memastikan setiap anak mempunyai akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualiti. Agenda yang seterusnya ialah agenda pemulihan negara. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangkan hutang negara dan memperbaiki perbelanjaan negara. Antara pencapaian yang telah berjaya dicapai oleh kerajaan pada masa itu ialah kerajaan telah berjaya memasukkan cukai jualan dan perkhidmatan atau dikenali sebagai GST yang dilihat sebagai beban kepada rakyat dan telah diganti dengan cukai perkhidmatan dan jualan SST yang dilihat lebih sesuai dengan keadaan ekonomi semasa. SST juga mampu memberikan manfaat kepada golongan sederhana dan sektor kecil dan sederhana dalam negara. Mereka mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan hutang negara dan memperbaiki perbelanjaan negara. Kerajaan juga pada masa itu telah berjaya menarik pelaburan langsung asing dengan menerapkan dasar yang mesra kepada pelabur, mempercepatkan proses kelulusan dan membangunkan infrastruktur yang menyokong pelaburan. Agenda yang seterusnya iaitu agenda terakhir iaitu agenda pembangunan infrastruktur. Kerajaan telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda utama mereka. Pembangunan infrastruktur adalah amat penting untuk membangunkan negara menjadikan Malaysia antara negara yang termaju di dunia. Kerajaan telah menyemak semula projek-projek yang telah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Kerajaan telah melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap projek-projek yang dilakukan sebelum ini yang dilihat kontroversi dan berisiko tinggi. Tidak semua projek yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini diteruskan. Contohnya seperti projek East Coast Rail Link atau dikenali sebagai ECRL. Pada tahun 2018, kerajaan telah sebulat suara untuk memberhentikan projek tersebut. Namun begitu, pada tahun 2019, kerajaan telah meneruskan semula projek tersebut kerana mereka telah berjaya mencapai persetujuan untuk meneruskan projek tersebut dengan skala yang lebih kecil
dan kos yang lebih rendah. Hal ini dilakukan bagi mengurangkan penggunaan wang negara yang boleh mengakibatkan hutang negara semakin bertambah. Okey, seterusnya saya Muhammad Taqi Mukri bin Muhammad Fikri sebagai kandidat yang seterusnya. Saya akan menceritakan tentang faktor-faktor kesan dan cabaran yang dihadapi bagi melaksanakan Malaysia Baharu. Okey. Yang pertama, dalam pelaksanaan Malaysia Baharu di bawah kepimpinan Mahathir Mohamad, terdapat beberapa halangan dan cabaran yang mempengaruhi kemajuannya. Halangan tersebut meliputi penentangan pihak yang hilang minat terhadap perubahan, pertentangan politik dan perhambatan perundangan, keterbatasan sumber daya dan tanggapan masyarakat yang beragam. Untuk mengatasi halangan ini, penting bagi kepimpinan Mahathir Mohamad untuk mengadopsi strategi dan pendekatan yang efektif, termasuk komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, diplomasi politik dan pendidikan publik tentang manfaat dan tujuan Malaysia Baharu. Dengan mengatasi halangan dan cabaran ini, pelaksanaan reformasi yang diinginkan dapat berhasil dicapai. Okey, seterusnya kita ke pembentukan Malaysia Baharu, faktor-faktor pembentukan Malaysia Baharu. Okey. Pembentukan Malaysia Baharu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, pilihan raya umum 2018 mencerminkan aspirasi rakyat untuk perubahan dan pembaharuan yang lebih besar. Yang kedua, kepulangan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri membawa visi baru dan pengaruh politik yang signifikan. Yang ketiga, skandal rasuah 1MDB menimbulkan ketidakpuasan dan permintaan pembaharuan yang lebih besar. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap sistem dan keadilan mendorong reformasi institusi dan pemberantasan rasuah. Dan yang kelima, ketidakseimbangan ekonomi memicu tuntutan yang semakin sensitif dan mempengaruhi agenda reformasi dan pembentukan Malaysia Baharu. Okey, secara keseluruhan, faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang mendukung perubahan mendalam di politik, ekonomi dan masyarakat Malaysia. Okay. Seterusnya kita beralih kepada kesan-kesan yang signifikan apabila melaksanakan Malaysia Baharu. Okay. Pelaksanaan Malaysia Baharu di bawah kepimpinan Dr. Mahathir Mohamad memberikan kesan-kesan yang signifikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, terjadi pembaharuan institusi dengan penguatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Jawatan Kuasa Pencegahan Rasuah Malaysia JPPRM untuk meningkatkan ketelusan dan accountability kerajaan. Yang kedua, terjadi peralihan fokus ekonomi ke model yang lebih inklusif dan pro rakyat dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan hak asasi manusia dengan kebebasan bersuara, berpersatuan dan peningkatan perlindungan hak asasi Malaysia dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Okay. Seterusnya, media serta reformasi keadilan untuk memastikan kebebasan dan keadilan sistem dan juga sistem kehakiman. Okay, yang terakhir, terjadi perubahan sikap asing dengan pendekatan yang lebih bebas dan neutral dalam kebijakan luar negeri, memperbaiki hubungan dengan negara dan organisasi internasional. Secara keseluruhan, pelaksanaan Malaysia Baharu memberikan kesan positif dalam institusi, ekonomi, hak asasi manusia dan hubungan luar negeri. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada next person. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Khairul Naim bin Zulkifli dan saya akan membincangkan langkah-langkah penting dalam mewujudkan Malaysia Baharu.
Langkah-langkah ini terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama reformasi politik, yang kedua ialah pembangunan ekonomi, yang ketiga ialah pembangunan sosial dan yang terakhir ialah kelestarian alam sekitar. Baiklah, untuk yang pertama iaitu reformasi politik, ia adalah aspek penting dalam memperkuatkan Malaysia baharu. Untuk mencapai hal ini, kita perlu meningkatkan ketelusan dan accountability dalam sistem pemerintahan dengan memperkuat mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk memeriksa dan mengawasi tindakan pemerintah. Kita dapat mencipta transparansi yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan politik dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kita juga harus memperkuat piawaian, etika dan integriti dalam pentadbiran awam dengan menguatkan norma dan nilai-nilai yang tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui penglibatan awam yang lebih inklusif dan memperkenalkan mekanisme demokratik yang lebih luas seperti penggunaan teknologi digital dan forum partisipatif, kita dapat memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat didengar dan dipertimbangkan secara lebih luas. Penting juga untuk mengambil langkah penguatan hukum yang kukuh untuk memerangi rasuah dan penyelewengan kuasa dengan menerapkan undang-undang yang efektif dan tegas serta mendukung sistem penegakan hukum yang independen dan transparan. Seterusnya, langkah yang kedua ialah pembangunan ekonomi. Ia adalah kelanjutan kunci bagi Malaysia baharu. Untuk mencapai hal ini, kita perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif dengan menggalakkan kepelbagaian industri dan inovasi. Kita dapat mengurangi kebergantungan pada satu sumber pendapatan utama dan menciptakan kestabilan ekonomi yang jangka masa yang panjang. Selain itu, perlu juga kita memperkuatkan usahawan tempatan dan usaha kecil serta sederhana, iaitu SME, agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dukungan yang kuat seperti penyediaan modal, bimbingan dan akses ke pasar harus diberikan kepada mereka. Peningkatan kualiti pendidikan dan penyediaan kemahiran juga penting dalam memenuhi keperluan pasar kerja yang semakin kompleks. Peningkatan kualiti pendidikan formal dan non-formal serta memperluas akses terhadap pelatihan dan pengembangan kemahiran akan membantu menghasilkan tenaga yang berkualiti dan siap menghadapi tuntutan pasar. Selain itu juga penting untuk mengembangkan sektor pelancongan, teknologi maklumat dan ekonomi digital serta memperkuat infrastruktur yang mendukung perkembangan sektor-sektor ini. Okey, baiklah, langkah yang seterusnya ialah pembangunan sosial. Dalam pembangunan Malaysia baharu, perhatian terhadap pembangunan sosial sangatlah penting demi kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk itu, langkah-langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuatkan sistem pendidikan yang merata dan berkualiti, memberikan akses perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, serta meningkatkan kemahiran dan semangat berwirausaha masyarakat, serta mengembangkan kebijakan inklusif yang mendorong harmoni dan keselamatan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan menjadikan pembangunan sosial sebagai fokus utama, Malaysia dapat mencapai impian Malaysia baharu yang memberdayakan dan meningkatkan kualiti hidup semua rakyatnya. Dan yang terakhir ialah kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar juga menjadi elemen krusial dalam pembangunan Malaysia baharu ini. Dan untuk itu, langkah-langkah seperti peningkatan kesedaran dan perlindungan terhadap alam sekitar melalui pendidikan dan program kesedaran masyarakat juga akan diterapkan. Okey, selain itu, penting untuk memperkuatkan undang-undang dan peraturan yang mengatur alam sekitar serta mendorong praktis bisnes yang ramah lingkungannya. Perlu juga usaha untuk mendorong penggunaan sumber energi yang terbaharu dan berteknologi hijau di seluruh sektor ekonomi dan menjalankan pengelolaan sumber daya alam lestari dan pemulihan biodiversiti juga perlu diperkuatkan. Melalui langkah-langkah ini, Malaysia dapat memastikan kelestarian alam sekitar, melindungi keagamaan. Maksud dia di sini ialah keanekaragamaan, iaitu kepelbagaian agama dihayati dan mewujudkan visi Malaysia yang baharu yang berkelanjutan.
Bahagian yang terakhir sekali ialah kesimpulan bagi kajian tentang Malaysia Baharu. Okey. Kesimpulan bagi kajian Malaysia Baharu adalah bahawa inisiatif ini merupakan satu perubahan yang signifikan dalam landscape politik dan sosial negara. Ia membawa perubahan penting dalam pelaksanaan dasar-dasar ekonomi, pembangunan sosial serta pengurusan dan pemerintahan negara. Kajian ini menunjukkan bahawa Malaysia Baharu telah memberi kesan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelbagai sektor di negara ini. Ia telah melahirkan program-program pembangunan yang berfokus pada inovasi, teknologi dan pelibatan masyarakat. Ini membantu meningkatkan daya saing negara dalam arena global. Selain itu, Malaysia Baharu juga telah memberi tumpuan kepada aspek keadilan sosial dan peningkatan taraf hidup rakyat. Program-program kebajikan sosial dan bantuan kewangan yang lebih meluas telah dilaksanakan untuk membantu golongan yang memerlukan. Peningkatan pendidikan dan kesedaran tentang isu-isu sosial juga telah diberi penekanan dalam konteks pengurusan dan pemerintahan. Malaysia Baharu telah melaksanakan reformasi pentadbiran yang menyaksikan peningkatan dalam ketelusan, accountability dan integriti. Usaha memerangi rasuah dan penyalahgunaan kuasa telah diberikan penekanan yang tinggi. Kebebasan bersuara dan akses terhadap maklumat juga telah diperluaskan, memberikan ruang untuk penlibatan awam yang lebih aktif dalam proses pembuatan keputusan. Secara keseluruhannya, kajian ini menyimpulkan bahawa Malaysia Baharu telah membawa perubahan positif kepada negara ini. Walau bagaimanapun, masih terdapat cabaran dan isu-isu yang perlu diselesaikan untuk mencapai sasaran dan matlamat jangka panjang. Keberhasilan Malaysia Baharu memerlukan sokongan berterusan dari semua pihak dan kesinambungan dalam melaksanakan inisiatif yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih.